Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kita rafa'kan, kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan, kerinduan kita, ikutan kita, mudah-mudahan kita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumaat yang barakah. Sekali lagi saya berada di Surau KKR, Kementerian Kerja Raya. Sebenarnya bulan lepas ada satu kali kan, tetapi minta maaf kerana tidak dapat hadir ketika itu, jadi dibatalkan. Alhamdulillah, walaupun rasa macam ikutkan hampir 2 bulan, tapi masa tu sangat cepat. Rasa macam baru je lah lagi. Jadi Alhamdulillah, subhanallah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat walafiat. Ada berlaku positif ke di kalangan KKR? Tak ada ya? Na'udzubillah min zalik. Jadi kita bagi laluan azan. La ilaha illallah wa rabb hazihi da'wati tammah wa sunnatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa salatu wa fadilah wa syarafa wa darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'su maqama mahmudan innaka la tukhiful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimat yang saya hormati sekalian. Mungkin yang lepas-lepas saya dah ada sebut, tapi sekali lagi lah, bila kita dengar azan, kemudian kita jawab azan, itu di sana ada hadis Nabi yang sahih. Barang siapa setelah azan lalu dia menjawab, dia membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hazi da'wati tamah, sampai akhir itulah, Nabi bersabda berhak ataupun seolahnya dijamin baginya syafaatku. Subhanallah. Jadi menurut alim ulama, antara hadis ataupun hujah dalil yang kuat, amalan apa yang boleh dapat syafaat Nabi selain daripada berselawat kepada Nabi, iaitu membaca doa selepas azan. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan selepas ini setiap kali kita dengar azan, maka kita jawablah setiap patah azan tu kan, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila hayya 'ala salah, la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Kalau subuh tu kan ada satu yang beza sikit, bila as-salatu khairum minan naum, kemudian kita jawab sadaqta wa bararta. Subhanallah. Jadi ajarkanlah juga kepada anak-anak kita akhlak apabila mendengar seruan azan, untuk berhenti melakukan apa selain daripada cuba menghayati seruan azan. Kemudian kita cuba untuk sebab doa selepas azan tu kadang-kadang budak-budak tak hafal, dan ramai juga orang tua tak hafal. Jadi sangat rugi, sebab apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi, iaitu syafaatnya.
Ini menunjukkan walaupun nampak amalan itu mudah, tetapi susah di mana? Istiqamah. Amalan tu tak susah. Amalan tu mudah, tapi yang susahnya adalah istiqamah. Kadang-kadang kita leka dengan borak, kita leka dengan buat kerja apa semua. Kita sayang untuk berhentikan perbualan kita, waktu azan pun diteruskan sehingga habis azan pun tak dibacakan doa. Jadi Masya Allah, sesungguhnya kita sangatlah berhajat, sangat memerlukan syafaatul kubra, iaitu syafaat Nabi SAW. Ketika hidup di dunia ni, kita pun banyak susah, tapi ada banyak yang boleh kita minta pertolongan. Adik-beradik ada, pasangan ada anak, besok-besok bila anak tu dah besar, kita ada kawan-kawan, terlalu banyak manusia sekeliling kita yang kita boleh minta tolong. Tapi di masyarakat lah, suami, isteri, anak, walaupun macam mana pun, loving couple macam mana pun tidak akan mampu dan tidak akan sanggup saling tolong-menolong di masyarakat lah. Subhanallah. Maka ketika itu, hanya seorang saja manusia. Di kalangan manusia hanya seorang saja yang ada kemampuan untuk memberi pertolongan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Seluruh manusia di padang mahsyar mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Jadi peluang itu Nabi dah sediakan, Nabi dah bagi tahu peluang tu ketika kita hidup, ketika kita di dunia. Dan apabila kita dah dengar, kemudian kita tak kuat juga untuk beramal, seolahnya kita sengaja melepaskan peluang tersebut. Seolahnya kita tidak yakin dengan janji Rasulullah SAW kepada mereka yang membaca doa setelah azan, maka baginya syafaatku, wajib baginya syafaatku, seolahnya satu jaminan daripada Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita boleh buat, ibu-ibu muslimat sekalian, setiap kali azan pastikan suami, anak-anak kita menjawab azan. Setiap kali azan, walaupun dalam kereta ke, terdengar azan ke apa ke, jadikan ia satu amalan yang istiqamah, sehingga kan memang itu menjadi akhlak anak-anak kita. Akhlak ni apa maksud akhlak? Imam Al-Ghazali sebut akhlak adalah sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Ia datang dalam bentuk semula jadi. Ia datang dalam bentuk yang tanpa perlu berfikir. Itulah akhlak. Akhlak ni perkara yang sebati. Bila dengar azan je, terus tanpa dia perlu fikir nak berhenti ke tak. Automatik. Reflect. Bila dengar azan, dia terus stop buat perkara yang lain. Dia terus saja cuba hayati dan cuba jawab, dan lepas azan automatik. Tak perlu orang suruh. Baca doa, barulah tak. Subhanallah. Itulah namanya akhlak. Akhlak ni perkara yang semula jadi. Perkara yang tak perlu dipaksakan. Tanpa perlu berfikir, dia terus buat. Jadi perkara akhlak ini nak diterapkan kepada diri dan anak-anak, dia perlu proses. Proses untuk menerapkannya supaya ia menjadi sebati. Apa dia proses tu? Selalu diingatkan, selalu disuruh, selalu dibuat. Subhanallah. Semalam saya di Selangor, di JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, Shah Alam, pergi ambil tauliah. Lama proses nak dapat tauliah Selangor. Alhamdulillah luluslah. Sebab proses tu exam, lepas tu lama juga dia survey, dia observe kita berapa bulan juga. Dah observe, dah lulus, mungkin Bukit Aman lah, apa macam-macam lah melalui proses. Kemudian Alhamdulillah semalam interview. Jadi ustaz yang interview tu, antara dia bagi dia minta saya bagi peringatan, ustazah, dia pesan, dia kata yang hadir majlis ilmu memang ramai dan itu golongan yang insya-Allah baik. Tetapi sejauh mana mereka yang hadir majlis ilmu untuk menyampaikan kepada keluarga? Sebab kita dapati, ini yang ustaz tu cakap lah, kita dapati ramai ibu ayah pergi masjid, tapi anak-anak berpeleseran. Ramai ibu ayah pergi kuliah, tetapi anak-anak tak solat. Anak-anak bergaul bebas dan sebagainya. Jadi sebab itu dia minta ustazah tolong ingatkan, setelah mendengar sesuatu ilmu, tanggungjawab orang yang mendengar ilmu adalah untuk menyampaikan. Kita ni adalah pendakwah, dan dakwah ini yang pertama pada diri kita sendirilah. Dakwah ini apa? Seruan. Kita menyeru pada diri sendiri. Dengan kita hadir majlis ilmu, kita sedang menyeru pada diri sendiri. Kemudian bila balik, kita dah ada sesuatu.
maka menjadi tanggungjawab. Ia bukan main-main. Itu ujian bagi orang yang mencari ilmu untuk menyampaikan ilmu yang dia tahu. Dan kita tidak boleh menafikan bahawasanya kita ada ilmu. Tak boleh dengan ayat, tak apalah, saya tak ada ilmu, Ustazah, nak macam mana, saya ni orang biasa je, tak ada ilmu. Seolahnya macam kita kufur dengan nikmat Allah. Bukan semua orang ada peluang untuk dengar ilmu. Bukan semua orang ada kemampuan untuk hadir majlis ilmu. Ini majlis ilmu datang di tempat muslimat sekalian. Kemudian dengar, kemudian ada buku, ada kitab. Apa lagi alasan kita untuk mengatakan bahawasanya kita tidak ada ilmu? Cuma kita bukan alim lah, bukan orang alim, bukan orang mempunyai ilmu yang banyak. Tapi ilmu tu ada. Kita belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti sampai dah umur sekarang. Berapa banyak kuliah kita dengar. Takkan kita rasa boleh lagi buat alasan tu. Melainkan sekarang kita perlu ada rasa tanggungjawab terhadap ilmu yang kita belajar untuk disampaikan. Kewajipan itu pertamanya kepada ahli keluarga. Subhanallah. Kalau tak mampu semua, jangan tinggal semua. Sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat hidup di dunia boleh banyak alasan. Tapi bila dalam kubur di mahsyar kelak, dengan ilmu yang kamu dapat, apa yang kamu buat? Pertama mungkinlah kita beramal. Tapi kalau kita lemah nak dalam beramal, kawan-kawannya kita menyampaikan. Adalah pahala menyampaikan daripada ilmu yang kita ketahui. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tadi tu berkenaan dengan azan. Kemudian doa setelah wuduk. Ada juga kan? Disebutkan sebelum ini. Lepas ambil wuduk, jangan tinggalkan doa setelah wuduk. Nabi sebut akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Subhanallah. Jadi untuk melangkah ke syurga Allah, ada dalam tempo ataupun ada dalam perbuatan harian kita. 5 kali sehari. Ambil wuduk, azan. Itu rutin kita. 5 kali sehari. Betapa Allah nak memastikan, nak memudahkan kita menyelusuri jalan-jalan ke syurga Allah. Tapi sebagaimana yang Nabi sebut, walaupun betapa banyak jalan menuju ke syurga Allah, tapi ramai di kalangan umatku masih lagi tertarik untuk menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Antara nak buat susah dengan nak buat baik, nak buat jahat dengan nak buat baik, agak-agak mana lagi mudah? Contoh buat jahat apa? Membawang. Kalau memotong bawang tak apalah, itu baik. Membawang ni dia datang dengan perasaan bersalah. Lepas tu masa membawang tu walaupun sedap, tapi rasa bersalah tu tak boleh lari. Rasa bersalah membuatkan hati seseorang rasa gelisah, membuatkan hidupnya menderita. Dosa adalah salah satu bentuk kita menzalimi diri sendiri. Sebab itu doa kita minta ampun dengan Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku menzalimi diriku. Sebab setiap kali kita buat dosa, ada titik hitam pada hati. Setiap kali kita melakukan dosa, maka hati kita resah gelisah. Hidup kita makin susah, makin sempit, makin hilang ketenangan. Kebahagiaan itu sikit-sedikit akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hasil daripada dosa, kita sedang zalim diri kita sendiri. Kita sedang menderitakan diri sendiri. Sebelum kita kata si fulan menyakitkan hati kita, sebelum kita kata si fulan menzalimi, mengkhianati, begini-begini kepada kita, sesungguhnya manusia paling banyak menyakiti, menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan dosa. Sebab itu subhanallah, bila kita melakukan dosa, kita sebenarnya dalam keadaan yang dalam keadaan yang kosong. Kosong tu apa? Kadang-kadang kita rasa macam blur, rasa kosong, rasa tak tahu apa-apa. Bila datang ujian, tak nampak jalan keluar. Rupanya puncanya adalah kerana karat-karat dosa yang ada pada hati sendiri. Subhanallah. Tadi pun masa Aikim tadi bawa tajuk bab istighfar. Bagaimana istighfar ini memberi peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita, walaupun kalimahnya macam simple. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ada 7 antaranya fadilat, kelebihan melazimi istighfar. Walaupun ketika kita tak rasa kita buat dosa, tapi berterusanlah lazimi istighfar. Sebab ia bukan sekadar diampunkan Allah dosa, tapi Allah akan permudahkan rizki kita. Allah akan permudahkan hidup kita, kesulitan kita. Kemudian daripada istighfar, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Daripada istighfar itu, Allah beri jaminan selamat daripada api neraka.
Subhanallah. Dan istighfar itu ia ada kaitan dengan nama Allah Ya Ghaffar. Kan nama Allah Ya Ghaffar. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, satu maksud dia pengampun. Yang kedua maksud Al-Ghaffar adalah penutup, pelindung. Maksudnya Allah mengampuni dosa kita dan Allah melindungi, menutup aib kita tentang dosa kita buat tu. Masya Allah. Sebab bila kita buat dosa, tak dilihat pun kita ni berdosa. Ke nampak masing-masing? Yang ni dosa berapa banyak tak nampak kan? Ada tak alat yang boleh mengesan dosa? Kalau dipasanglah dekat pintu masuk tu, agak-agak kita nak masuk tak? Bila dosa tu banyak, bunyi tu kuat. Tengok ustazah. Paling kuat bunyi. Kita mungkin tak akan masuk kalau ada alat pengesan dosa. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala Ya Ghaffar, yang Maha Pengampun, dan Allah Maha melindungi ataupun menutup. Maksud Ghafara juga melitupi dosa-dosa hambanya. Masya Allah. Dan Ghafara juga membawa maksud seperti sebuah pohon yang ada penawar bagi penyakit. Itu disebutkan apabila Allah Ya Ghaffar mengampuni seorang hamba, lalu Allah menutupi aib hambanya. Kemudian yang ketiga, Allah mengubati sakit hambanya. Sebab bila kita melakukan dosa, apa yang berlaku ialah kita zalimi diri kita. Jadi kita sedang sakit. Maka dengan kita beristighfar kepada Allah, kita akan dapat pengampunan. Kemudian Allah menutup aib kita. Kemudian yang ketiga, Allah menyembuhkan sakit kita tu. Sakit hati, penyakit hati kita tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ya Ghaffar. Sebab itu ada beza maksud dengan Allah Ya Afu. Ya Afu, Allah yang Maha Pemaaf. Ada penjelasan lain pula. Kemudian Allah Ya Tawwab, Allah yang Maha menerima taubat. Walaupun tiga nama Allah itu hampir sama. Ya Ghaffar, Ya Tawwab dengan Ya Afu. Yang Maha Pengampun, Yang Maha Pemaaf, dan juga Yang Maha menerima taubat. Subhanallah, Alhamdulillah. Muslimin, muslimat semuanya, muslimat sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, pagi ni tengah hari dah, kita akan sama-sama membaca hadis yang ke-7. Tajuk dia Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Hadis yang ke-7. Tajuknya adalah Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Mahkamah ada berapa mahkamah? Ada mahkamah dunia, ada mahkamah mahsyar yang kita akan bacakan ni. Kemudian yang ketiga, ada mahkamah hati. Ini saya baca buku Ustaz Fahrojoy. Saya baca semalam tentang tajuk buku adalah di mana dia di hatiku. Di mana dia di hatimu, macam itulah. Maksud di mana Allah dalam hati kita. Saya baca Ustaz Fahrojoy tulis ada 3 bentuk mahkamah. Mahkamah dunia, kalau kita bayangkan mahkamah dunia, ada hakim, ada peguam bela, ada pesalah, ada di kandang pertuduhan, ada di kandang pesalah. Macam tu ya. Ada yang menuduh, ada yang mendakwa, ada yang didakwa, ada hakim, ada peguam. Di mahkamah dunia, bukan semua orang dapat pengadilan. Betul atau tidak? Bukan semua orang dapat pengadilan. Kadang-kadang ia tergantung kepada kekuatan bukti. Kadang-kadang bergantung kepada kekuatan saksi. Kadang-kadang tergantung pada kekuatan peguam. Peguam tu ada kabel lah, peguam tu hebat lah, peguam tu berpengalaman lah, lawan pula dengan peguam yang baru dilantik. Itu mahkamah dunia yang boleh terdedah kepada banyak kesilapan, kesalahan, kelemahan. Dan ramai orang tidak dapat keadilan yang sebenar di mahkamah dunia. Masya Allah. Tapi di mahkamah akhirat, hakimnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hakimnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Peguam belanya siapa? Masya Allah. Siapa yang dituduh? Ataupun siapa yang akan dipersoalkan di kandang kita lah. Subhanallah. Masya Allah. Peguam belanya siapa di Mahkamah Rabbul Jalil? Anggota badan kita, peguam bela. Saksi.
Peguam bela tu, sebut peguam bela. Peguam bela kalau kita sebut, kita boleh bayangkan sebagai amal soleh kita lah. Al-Quran boleh jadi syafaat, tetapi saksi ataupun bukti ada pada batang tubuh kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Akan ditutup mulut, dan pada mahkamah Rabbul Jalil nanti Allah jadi hakim. Yang akan jadi saksi ataupun bukti adalah anggota badan kita sendiri. Mata akan bercakap, tangan akan bercakap, kulit akan bercakap, kaki akan bercakap. Dan di hari itu tidak ada sedikit pun kesilapan akan berlaku. Dan tidak ada siapa yang boleh mendiamkan anggota badannya daripada menjadi saksi. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun sekiranya kita sempat bertaubat, kita memperbanyakkan istighfar. Dalam satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang diampunkan Allah dosanya, umpama dia tidak melakukan dosa tersebut. Maksudnya, bila kita diampunkan Allah, Allah delete terus. Bila di mahsyar kelak, tak dibangkitkan semula dosa tu. Umpama kita tak buat langsung dosa tu. Tapi kalau dengan manusia berbezalah. Manusia tak boleh lupa kesilapan kita. Dia boleh maafkan tapi tak boleh lupa. Kadang-kadang dia akan sebut dan akan ungkit balik. Tapi berbeza dengan Allah ya afu, ya ghafar, ya tawab. Bila Allah ampunkan dosa seorang hambanya, akan didelete terus umpama dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu mahkamah di akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebagai hakim. Pengguam bela kita adalah amal-amal soleh kita. Tak tahulah sejauh mana amal soleh kita boleh mempertahankan kita di hadapan Allah. Kemudian saksi dan bukti adalah anggota tubuh badan kita sendiri dan manusia-manusia yang ingin menuntut daripada kita. Dan keputusannya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peguam bela yang paling hebat, yang paling tinggi, iaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan syafaatul kubra? Sebab Rasulullah boleh membantu walaupun perkara yang mustahil. Walaupun nampak seorang hamba itu seolahnya tak layak, teruk sangat, macam tak ada harapan dah nak masuk syurga. Tapi sekiranya dia ada amalan yang boleh menyebabkan dia dapat syafaat Nabi, maka tidak ada apa yang boleh menghalangnya daripada permintaan Rasulullah dengan Allah supaya dia dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Sebab itu bila kita dengar apa-apa amalan yang boleh mendapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi, ia bukan amalan yang ringan, bukan amalan yang boleh kita pelekehkan walaupun nampak mudah. Ia amalan yang sangat kita perlukan di akhirat kelak. Kemudian mahkamah yang ketiga itu mahkamah hati. Ini ditulis oleh Ustaz Fahrul. Bila saya baca apa maksud mahkamah hati? Hati kita, di dalam hati kita, yang akan menghakiminya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak boleh menghakimi hati kita, niat kita, tujuan kita, apa yang kita rasakan. Jadi bila kita yakin bahawasanya hati kita, hakimnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu kuat untuk menghadapi penilaian salah manusia, sangkaan buruk manusia, kata-kata buruk manusia. Kalau kita kuat meyakini bahawasanya hakim kepada hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hati itu selalu berlawan dengan apa? Iman dan juga nafsu. Subhanallah. Berlawan-lawan. Dan iman dan nafsu ini adalah suatu yang berlawan. Contoh macam ni. Kita kan pagi-pagi waktu subuh, kalau ikut apa yang hati, apa yang nafsu suka buat apa? Ya, tidur. Waktu tu kan sejuk, dingin. Lepas tu, betul tak? Hampir dengan subuh, masih mengantuk. Kalau ikut nafsu, suara nafsu, memang nak suruh tarik selimut. Lagi kalau rumah kita ada aircon, lepas tu nak sambung tidur. Tapi suara iman suruh buat apa? Bangun untuk solat. Banyak perkara yang kita suka dan sebenarnya kita boleh buat. Tetapi dalam waktu yang sama, yang kita suka itu kita tak boleh buat. Maksudnya tak boleh terus tidur lah. Kita kena bangun.
Jadi hati kita ini selalu berlawan. Dan yang melihat perlawanan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Walaupun nampak zahir tu yang bangun, tetapi sebenarnya kekuatan itu daripada hati. Nampak badan yang mata buka, kemudian badan bangun, lepas tu pergi ke tandas, nampak zahir anggota badan tu yang kuat. Tapi sebenarnya yang kuat tu siapa? Yang kuat tu hati kita lah. Sebenarnya hati kita tu kuat. Lepas tu kerana kekuatan hati kita itu menekan tubuh badan kita untuk bangun. Betul tak? Hati ni yang kawal. Hati yang mengawal semuanya. Kaki nak melangkah ke mana, tangan nak buat apa, badan nak bangun, nak cakap apa, hati yang mengawal. Hati adalah raja kepada kerajaan tubuh kita. Jadi subhanallah, kita ada kerajaan dalam tubuh badan kita ini, rajanya adalah hati. Maka kekuatan hati apabila diberi makanan hati, iaitu ilmu, zikir, amal-amal soleh, selawat, Al-Quran, hati kita akan jadi kuat. Bila hati kuat, hati boleh memberi arahan kepada anggota badan. Bangun awal, buat sedekah, semua itu adalah gerakan hati kita. Subhanallah. Bila kita betul-betul memahami hakikat betapa besarnya peranan hati, maka kita tak akan mudah nak kecil hati dengan kata-kata orang yang tidak tahu apa yang terkandung dalam hati kita. Itu yang akhirnya kita akan cakap, tak apalah, dia tak tahu. Tak apalah, yang penting aku tahu apa yang ada dalam hatiku. Yang penting Allah tahu. Jadi kalau sebut begitu, membenarkanlah. Janganlah kita terheret dalam kesedihan, terkena dengan kata-kata orang dan sebagainya. Teruskanlah kita membuat kebaikan. Teruskan kita berubah menuju Allah. Teruskan perancangan kita ini. Kadang-kadang kita rancang sesuatu, tapi orang nampak perancangan kita itu soalannya untuk dunia. Soalannya macam untuk kerja dunia lah. Sedangkan orang tak tahu apa niat kita sebenar. Maka teruskanlah. Sebab yang akan mengadilinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keadilan itu akan terbukti di mahsyar kelak. Subhanallah. Okey, kita akan baca sama-sama hadis Nabi yang bertajuk Mahkamah Qadhi Rabbun Jalil. Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya baca, kemudian sahabat-sahabat muslimat semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Adiyin bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu membawa maksud hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Mari sama-sama kita menghayati maksud hadis Nabi ini. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya.
Tidak sanggup menjadi orang tengah di antara keduanya. Antara siapa? Antara kita dengan Allah. Tidak ada siapa yang sanggup menjadi juru bicara sebagai orang ketiga atau peguam. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sedang diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tadi akan melihat ke sebelah kanannya, maka tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walaupun kalau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang kita sedang membacakan sebuah hadis yang sahih yang Nabi bagi gambaran bagaimana keadaan di padang mahsyar apabila kita ketika itu benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hakim. Berada di mana? Di mahkamah mahsyar kelak. Dan ketika itu tidak ada siapa yang sanggup mempertahankan kita jadi pengguam bela ataupun jadi orang tengah. Bila kita pusing kanan, kita nampak apa? Pusing kanan nampak apa, muslimat? Ke nampak nak tidur ni? Pusing kanan nampak apa? Nampak amal soleh. Pusing kiri nampak maksiat ataupun dosa. Kemudian bila tengok di hadapan nampak apa? Neraka. Belum dilihatkan syurga. Cuba kita tengok, kemudian apabila ia melihat ke hadapan maka tidak melihat kecuali hanya api neraka. Di hadapan dilihat api neraka yang menjulang-julang, yang bauannya yang sangat dahsyat. Boleh melihat bagaimana dahsyatnya sesaan api neraka. Kerana perlu menempuh titian sirat untuk menuju ke syurga Allah kalau dipilih masuk ke syurga Allah. Tetapi bagi yang ahli neraka, ketika melalui titian sirat, dia akan tergelincir jatuh ke jurang api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Nabi sambung, maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka. Kena tanam rasa takut ke dalam api neraka. Dan jauhilah siksaannya, walaupun kalau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Subhanallah. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, tempoh hisab yang paling pendek bagi setiap manusia, paling pendek 50,000 tahun. Masya Allah, sangat lama. Itu paling pendek. Namun di sana ada beberapa golongan yang masuk syurga tanpa dihisab. Tak hisab langsung terus ke syurga. Dan ada juga di kalangan mereka yang dipermudahkan hisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dihisab juga tetapi dipermudahkan oleh Allah. Ini melalui firman Allah. Dipermudahkan oleh Allah akan hisabnya. Hisab ni maksud dia apa? Hisab matematik. Hisab kira. Ilmu hisab ada ilmu matematik, ilmu kira. Pernah tak kita pergi makan kedai makan? Ramai-ramai ambil lauk tu, lauk ni. Kemudian ada yang kita akan panggil dulu kan, tolong kira. Sebab makan nasi putih, kan nanti kalau dia tak tengok sebelum macam mana dia nak kira. Kita makan 10 orang. Lepas tu orang pertama yang kira, dia kira bersungguh, beria. Tanya satu-satu. Pernah tak kita jumpa orang yang kira betul-betul? Nasi separuh ke penuh? Separuh. Sayur banyak ke? Banyak tu lah. Lepas tu ayam besar ke kecil? Daging ambil berapa? Udang berapa ekor? Saya nak tanya, kalau orang yang hisap kira macam ni, lama tak dia kira? Lama. Lepas tu teliti, betul kan? Lepas tu dia akan jumpa semua. Walaupun sorokkan udang tu bawah sikit, nak nampak udang sikit, contoh. Lepas tu kita ambil, saya pun pernah macam tu. Maksudnya dia tengok ni, lepas tu ada ambil hati sikit. Hati ambil berapa ketul? Memang dikira betul-betul. Jadi nak habis semua tu lama. Tapi pernah tak bila kita pergi kedai makan,
Yang tukang kira tu macam main lansam je. Dia tengok. Okey. Dia tengok. Okey. Okey. Dia tengok. Tak apa tu. Dah. Lama ke sekejap? Dia kira. Sekejap. Lepas tu kadang-kadang yang tak kira detail ni lagi murah. Sebab dia tengok macam tu je. Tapi yang kira detail ni, keluarlah harga tu. Dia kira satu-satu. Memang mahal. Allahu Akbar. Dimasyarkanlah ada perkiraan Allah detail bagi seorang hamba. Detail. Satu-satu. Sampai tempoh dia hisap sehingga 50,000 tahun. Tapi ada hamba Allah yang Allah kira dalam keadaan dipermudahkan hisapnya. Subhanallah, ada golongan-golongan yang tertentu. Mungkin saat hidupnya dia banyak ujian, lalu dia tetap sabar. Rupanya dia banyak pahala sabar. Walaupun tidak dituliskan secara detail kesabaran apa dan sebagainya. Sebab pahala sabar salah satu amalan yang tidak boleh ditulis oleh para malaikat. Tak boleh ditulis. Tidak boleh ditulis oleh para malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala sabar Allah akan mencukupkan pahala sabar ghair hisab, tanpa dihisap, tanpa boleh dicatat, tanpa boleh ditulis. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Dan ada golongan yang lebih utama, iaitu masuk syurga tak dihisap langsung. Terus di awal lagi masuk syurga, berbondong-bondong masuk dalam satu kumpulan. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, cuba kita tengok keterangan. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, semua orang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang demi seorang, tidak ada seorang jua pun yang sanggup menolong orang lain, walaupun ia adalah sahabat karibnya sewaktu di dunia dahulu, ataupun anak dan isterinya. Sebatang tubuh kasar yang kerdil ini akan berdiri tegak di hadapan Allah Qadhi Rabbul Jalil, yang maha mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahsianya. Gerangan, mampukah engkau mengangkat mukamu? Adakah kita mampu mengangkat muka kita yang berlumuran dengan dosa ini di hadapan mahkamah Tuhanmu? Tiada pembantu, tiada peguam. Bila kamu menoleh ke kanan seakan mahu meminta pertolongan, maka tiada yang ternampak kecuali hanya amalan kebaikan. Masa tu baru kita nampak sikit banyak amalan kebaikan kita. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, dan apabila kamu menoleh ke kanan seakan mahu meminta pertolongan, kamu akan ternampak kecuali hanya amalan kebaikan. Dan apabila kamu menoleh ke kiri, maka tiada yang nampak kecuali hanya perbuatan maksiat yang pernah kamu lakukan. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, apabila engkau cuba mengangkat kepalamu, maka tidak ada yang ternampak, hanya kemarakan api neraka yang terbentang sejauh mata memandang, dan syurga masih jauh di sana, di sebalik api yang menyala dengan gerangannya itu. Engkau mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka tadi untuk sampai ke negeri syurga yang telah menjadi idamanmu. Engkau belum pasti apakah engkau akan mendapat kejayaan untuk sampai ke sana, atau entahkah engkau akan terjatuh di tengah perjalanan di mana kakimu akan tergelincir dari titian siratal mustaqim yang mengakibatkan engkau akan terjatuh ke jurang api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Nah, dari sekarang tentukanlah arah perjalananmu. Buatlah bekalan supaya engkau selamat di dalam perjalanan menyeberangi ke negeri syurga. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin, sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi bukit. Sesungguhnya, pada hari itu engkau sangat berhajat kepada pahala kebaikan, walaupun hanya pahala bersedekah sebelah buah kurma sahaja. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu penghujungnya Nabi kata, tanamlah rasa takut kepada neraka. Dan walaupun dengan kamu melakukan sedekah dengan sebelah biji kurma. Maka ingatan Nabi ini, sahabat-sahabat Nabi sambut. Sahabat-sahabat Nabi sambut. Bila sahabat Nabi dengar Nabi kata, binalah ketakutanmu ataupun binalah jarak kamu daripada neraka, junnah, perisai daripada api neraka, walaupun dengan sebelah biji kurma. Sahabat-sahabat Nabi benar-benar pegang kata-kata Nabi itu. Akhirnya sahabat-sahabat balik ke rumah, cari apa harta yang boleh disedekahkan.
Ada yang sedekah itu, yang sedekah ini. Dan ada sahabat yang tidak ada apa-apa di rumahnya. Walaupun sebiji kurma. Walaupun setengah biji kurma. Salah seorangnya adalah Abu Damdam. Abu Damdam seorang yang sangat miskin. Sangat fakir. Lalu Abu Damdam bila dengar Nabi suruh buat demikian, dia balik rumah, dia selak itu, dia selak ini, pergi ke dapur mungkin, pergi ke bilik. Rumah zaman tersebut sangat kecil. Cari-cari tidak ada apa-apa pun barang, ke makanan, ke harta, ke yang boleh disedekahkan. Dia berusaha cari sampailah ke malam hari. Pada waktu malam hari, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku tidak ada apa-apa untuk aku sedekah, ya Allah. Maka ya Allah, aku mendoakan kebaikan buat seluruh saudara-saudaraku. Dan aku memaafkan segala salah dan silap saudara-saudaraku, ya Allah. Yang menzalimiku, yang menganiayaku, yang menyakitiku, ya Allah. Dan aku mendoakan kebaikan buat mereka, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Abu Damdam, sebab tak ada apa-apa ni yang dia cari untuk sedekah, akhirnya pada malam hari, dia mendoakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Dan dia memaafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Orang-orang Islam sekeliling. Dia mendoakan kebaikan dan juga dia memaafkan. Lalu Abu Damdam sebut, ya Allah, maka terimalah ia sebagai satu sedekah daripadaku. Pagi besok, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkhabaran bahawasanya sedekah Abu Damdam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya muslimin muslimat sekalian. Kita tak bolehlah nak pilih sedekah Abu Damdam. Sebab kita boleh buat seperti mana Abu Damdam. Minta minta doa untuk semua orang, maafkan semua orang, ya kita boleh buat. Tapi tidak boleh menjadi ganti kepada sedekah kita yang kita mampu. Janganlah pula, ya Allah, tak ada apa-apa nak sedekah, ya Allah, aku sedekah ni. Tak boleh. Sebab Abu Damdam benar-benar tidak ada apa-apa. Maka itu diterima sebagai satu sedekah di sisi Allah. Tapi bila kita memaafkan orang sebelum tidur, bila kita mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara sebelum tidur, bayangkan ya kalau kita ada amalan sebelum tidur, ya Allah, berikanlah kejayaan kepada anak-anakku, kejayaan kepada anak-anak jiran, kepada anak-anak saudara. Bayangkan sebelum tidur doakan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang baik, suami yang saleh, berilah dia berjaya dalam pekerjaannya, murahkanlah rezeki suamiku, ya Allah, sihatkanlah tubuh badannya. Siapa yang dapat hasil daripada doa ni? Kita sendiri. Kita tahu tu hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, lalu di kepalanya ada malaikat yang menyebutkan perkataan amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Kita akan dapat doa para malaikat. Sebelum tidur doa, siapa lagi adik-beradik? Sebut nama adik-beradik contohnya. Kalau saya ada 10 orang. Ya Allah, buat adik-beradikku. Sebut semua 10 orang adik-beradik. Terpasuk nama kita tu kan. Ya Allah, berilah mereka, senangkanlah hidup mereka, murahkanlah rezeki mereka, sihatkanlah mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini salah satu bentuk doa-doa para sahabat Nabi SAW. Orang yang buat dan memiliki akhlak begini, memang dia akan hatinya lapang. Dia tak ada dengki. Hatinya tak ada dendam. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Sebab dia sentiasa mendoakan kebaikan dan kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, sebut jugalah muslimin tu walaupun dia tengah solat kan. Sekarang kita jadi ada kebimbangan. Kebimbangan apa? Orang lelaki kita ambil mudah solat Jumaat. Perasan tak? Walaupun saya baca semalam fatwa daripada Jabatan Mufti Selangor. Seorang, memang sekarang COVID-19 kita ada had-had kan. Tetapi bagi seorang lelaki, contoh begini, dia tak ada ikhtiar pun pergi masjid. Dia tak ada ikhtiar pun daftar mohon. Dan dia tak ada ikhtiar pergi masjid dulu. Tapi dia terus cakap, memang tak muat, itu hari orang dah cakap tak muat. Dan dia tak ada ikhtiar langsung. Maka dia tidak terlepas daripada dosa meninggalkan solat Jumaat. Dosa meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja. Jadi setiap lelaki masih wajib ikhtiar untuk pergi solat Jumaat.
Dan bila dia pergi, tiba-tiba dah penuh, pintu dah tutup. Bukannya dia sengaja. Yang sengaja, bila dia dah agak dah, orang dah penuh, baru dia gerak. Dan dia boleh agak-agak dah, nanti mesti tak muat, dia tak payah semayang. Allah paling tahu. Mahkamah hati tu Allah paling tahu niat. Jadi orang yang memang nak sangat solat Jumaat, cicinya adalah memang dia pergi awal. Dan bukanlah waktu pejabat dia dah pergi pukul 11 kan. Tapi dia cuba sedaya upaya seawal mungkin pergi. Ikut urufnya kalau pergi waktu tu mesti dapat. Tapi bila pergi tak muat juga. Tak boleh masuk juga. Tutup juga pintu. Maka dia tergolong di kalangan orang yang sudah ikhtiar dan terlepas dosa dia daripada tidak menunaikan solat Jumaat. Tapi berbeza hari ini, ujian COVID-19 ini bukan semua orang boleh hadapi dengan baik. Ada yang makin jauh dengan Allah. Yang makin dekat dengan Allah ada. Yang makin jauh dengan Allah makin dahsyat. Bahkan bila waktu Jumaat, dia dah ready dah pergi shopping komplek. Waktu Jumaat, dia dah duduk dekat kafe-kafe, duduk kat kedai makan. Sebab dengan alasan kalau pergi pun tak muat. Memang tak muat. Masjid ada berapa orang, berapa ramai. Tanpa dia berusaha dan mencuba dahulu. Muat tak muat, nombor 2. Kaki mesti melangkah dulu. Nama mesti usaha daftar dulu. Lepas dah usaha daftar, tak dapat daftar. Key in juga tak dapat, dah penuh. Barulah dia tak perlu berusaha untuk pergi. Bahkan ada orang dia daftar, kemudian nama tak boleh masuk. Esok dia pergi juga. Bila waktu Jumaat dia pergi pun juga. Dengan harapan mungkin ada orang yang daftar tak dapat pergi. Sampai macam tu sekali alim ulama menjelaskan. Yang daftar pun walaupun namanya tak boleh masuk, tetapi bila dia ikhtiar, mungkin ada orang yang, dan orang yang kalau hari tu dia ada keuzuran untuk hadir, tapi dia daftar, dia wajib memberitahu pihak sekian supaya ada orang boleh buat pengisian terhadap bila dia tak dapat hadir tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi ni solat Jumaat macam ni, berapa lama ni. Mungkin sampai hujung tahun, mungkin sampai tahun depan. Sebab COVID-19 ni dia naik turun, graf ni naik turun. Wallahu alam. Jadi tolong pesan kepada suami kita masing-masing, anak lelaki tidak gugur kewajipan, melainkan telah pun dia usahakan terlebih dahulu. Tak dapat, tak berjaya, barulah gugur kewajipan dan tak jadi dosa besar. Na'udzubillahi min zalik. Sebab hari ini kita dah nampak tak solat Jumaat bagi lelaki dah jadi pandangan biasa. Dan mereka tak ada segan silu. Selambanya lepak di mana-mana. Di shopping komplek, di kedai makan dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Okey, subhanallah. Untuk saat-saat akhir ada lebih kurang dalam 10-15 minit. Boleh lagi tak ni musiman? Lepas makan kenyang ya? Masing-masing tu macam tersekat dekat perut je. Macam ni Nampak tak saya kat depan ni? Nampak lagi ya? Saya ada seorang ke 2 orang? Seorang lagi ya, takut dah jadi 2 dah Ustazah. Mula Ustazah nampak 2 lah, lama langsung tak nampak Ustazah. Subhanallah, saya nak bacakan tadi tu kan tentang Mahkamah Rabbul Jalil. Dalam buku Ya Allah Kepadamu Aku Kembali ni, nanti bolehlah muslimat, boleh siapa-siapa nak tengok. Buku yang keempat dalam susunan Kembara Menuju Allah ni. Set Kembara Menuju Allah ni, buku yang terakhir berkenaan dengan kematian, alam barzah, kemudian alam mahsyar. Dan ni saya buka muka surat yang akhir-akhir juga, muka surat 162. Iaitu berkenaan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama berkenaan dengan hadis Nabi pintu Ar-Rayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut saya ya, walaupun tak ada matan di hadapan tapi ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fil jannah samaniyatu abwab fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, syurga mempunyai 8 buah pintu. Pintu syurga ada berapa? 8. Balik cerita dekat anak-anak. Syurga ada 8 buah. Rumah kita ada berapa buah pintu? 1, 2. Saya 2 lah.
Ya, pintu depan dengan pintu dapur. Adalah 2 pintu kan? Masya Allah. Syurga ada 8 pintu. Berapa tingkatan syurga? 7 ke 8? Ada riwayat kata 7. Ada kata ada 8 tingkatan syurga. Subhanallah. Syurga yang paling hebat, yang paling indah, syurga tertinggi. Kan? Syurga Firdaus paling tinggi. 1, 2, 3 kan paling tinggi. Jadi yang paling rendah tu, yang paling kalau kita guna istilah low class, tapi semua syurga high class. Tapi yang paling rendah iaitu syurga rendah. Tapi neraka terbalik. Yang paling rendah itu paling dahsyat. Jurang api neraka yang paling dalam, yang paling rendah, itu yang paling dahsyat sesaannya. Na'udzubillah min zalik. Okey, Nabi sebut syurga mempunyai 8 pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi agak-agak layak tak kita nak masuk melalui pintu ni? Allahu Akbar. Dalam tempoh 1 tahun, kita lebih banyak makan ke lebih banyak berpuasa? Kita ada 360 hari kan? Puasa 30 hari sebulan Ramadan tu ialah yang wajib. Selain daripada sebulan Ramadan tu, bulan yang lain tu, banyak puasa ke banyak tak puasa? Banyak tak puasa. Tetapi bagi orang ahli siyam, orang yang ahli puasa, dalam 1 tahun itu, lebih daripada separuhnya adalah berpuasa. Maksudnya lagi banyak puasa berbanding tak puasa. Jadi, wallahualam, kita ni termasuk tak dalam ahli persatuan puasa ni? Dan belum tentu puasa kita sedia ada yang kita buat tu diterima oleh Allah. Sebab Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa daripada puasanya. Tak dapat pahala, tak dapat pintu Ar-Rayyan, tak dapat pembebasan, jaminan bebas api neraka. Nabi kata tak dapat apa-apa daripada puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Okey, seterusnya. Baca ya, ikut saya sebab perempuan ni. Jadi kesimpulannya nanti belilah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana min ahli salah du'iya min babi salah. Maksudnya, bagi orang yang termasuk golongan ahli salah, maka ia akan dipanggil daripada pintu salat. Hadis Nabi ni bersambung tadi tu kan ada 8 pintu syurga. Yang pertama, Babur Rayyan. Pintu yang kedua, Babus Salah. Iaitu bab pintu salat. Bukan Ahmad Al-Bab ya. Pintu salat. Masya Allah. Jadi bila disebut tentang pintu salat, agak-agak kita layak tak dipanggil ahli persatuan salat ni? Wallahualam. Ya. Dalam 1 hari, mana yang banyak? Banyak salat ke banyak tak salat? 24 jam, kalau kita himpun, setiap kali salat 10 minit, 30 minit je kita luangkan masa untuk salat. Kemudian, bila waktu malam, bukan bermaksud orang ahli salat ni dia salat sepenuh masa, tidak. Tapi sekurang-kurangnya pada waktu malam. Kalau kita nak tahu kita ni ahli salat ke tidak, pada waktu malam, mana lebih panjang, tidur ke ataupun bangun menghidupkan malam? Tidur 4 jam tu rasa sekejap. 4 jam tu kita kira kategori tak cukup tidur tu kalau 4 jam. 6 jam 8 jam barulah macam baby. Baby 8 jam kan, macam baby walaupun dah tua dah. Subhanallah. Ahli qiyam yang menghidupkan malam 2/3 malam. 2/3 maksudnya kalau malam ada dalam 10 jam, 6 jam adalah waktu dia bangun menghidupkan malam. Yang lain tu termasuk jaga dan juga tidur sangat sekejap. Jadi kita ni ahli hujung malam. Betul kan? Dekat dengan subuh pukul 5 baru bangun. Paling kuat pun 4.30 mungkin, pukul 4. Masya Allah. Tapi saya ada jumpa beberapa individu, wanita biasa macam kita, bukan wanita luar biasa. Dia punya rutin bangun pukul 3 pagi. Setiap malam. 3 pagi. Dan dia seorang yang sangat banyak manfaat buat ummah. Hampir setiap malam tanpa miss, pukul 3 pagi mesti bangun.
Saya tanya buat apa? Macam-macam dia buat. Dia membaca, dia menulis, buat kerja rumah, masak siap-siap apa semua. Dan dia kata bila bangun 3 pagi, kerja Allah permudahkan dan banyak benda settle berbanding melakukan pada siang hari. Sebab itu bila kita bangun pukul 3 pagi, rasa lama waktu tu. Nak ke pukul 4, nak ke pukul 5 contoh. Memang waktu tersebut waktu yang sangat barakah. Hanya sedikit saja yang mampu bangun pada waktu jam 3 pagi. Jam 2 pagi. Waktu itu ramai orang tidur. Dan waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kudusi. Kan? Pada 2/3 malam. Pukul 3 pagi ni 2/3 malam lah. Aku turun ke langit bumi mencari-cari di mana hamba-Ku yang meminta untuk makmurkan. Yang mana hamba-Ku meminta ampun untuk aku ampunkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya pun berapa kali kat nekat nak bangun 3 pagi. Tapi tak berjaya lagi lah. Ya Allah, saya kan bila dengar tu, naklah bangun pukul 3. Tapi kita buat alasan, kita tidur lambat. Kan, kita kata kita tidur lambat. Maka perbaikilah tidur kita, tidurlah pukul 10. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Dan 6 jam. Kalau tidak pukul 10, sebenarnya kita boleh bangun dah pukul 3 pagi. Betul tak saya kira? 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam. 5 jam cukup tak rehat? Cukup sebenarnya. Tetapi tidur yang betul-betul berkualiti. Subhanallah. Okey, sambung lagi. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Yang bermaksud, maka orang yang termasuk golongan ahli jihad, maka ia akan dipanggil daripada pintu jihad. Subhanallah. Sekarang kita sedang berjihad tak ni? Jihad tu asal perkataan jahada kan, iaitu bersungguh-sungguh. Lepas tu kita sebut jihad, buat sesuatu dengan berjihad sungguh-sungguh. Mujahadah terbitan daripada perkataan itu juga. Mujahadah ini bersungguh-sungguh jugalah. Sekarang kita sedang mujahadah, berjihad dengan apa? Hawa nafsu. Kalau ikutkan ni, nak terlentok tidur. Itulah sedap waktu Zuhur ni. Tapi mujahadah melawan penat, melawan mengantuk untuk mendengar ilmu, untuk berada di majlis ilmu. Ini jihad kita. Akhir zaman ada beberapa jihad. Bukan akhir zaman, daripada zaman Nabi lagi. Kita ada jihad fi sabilillah yang betul-betul di medan perang. Syria, Palestin, mereka yang sedang berada di jalan jihad. Fi sabilillah. Betul-betul. Kita pula jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu. Betul? Ada jihad ekonomi, daripada harta kita, kita mengeluarkan di jalan Allah. Kemudian ada jihad ilmu. Sekarang kita sedang berjihad di jalan ilmu. Mesti ada pengorbanan. Mesti ada perjuangan kita melawan dengan hawa nafsu kita. Subhanallah. Okey, sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadha khair wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Subhanallah. Kita kan bercakap tentang 8 pintu syurga ni. Nak sampai habis ya? Boleh ya? Tak banyak dah. Tadi berapa dah? Yang pertama puasa. Yang kedua babus salah. Yang ketiga babul jihad. Yang keempat babul apa? Babus sadaqah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, dengan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Pintu syurga akan panggil dia. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sedekah, ia akan dipanggil daripada babus sedekah. Dan pintu sedekah ni yang panggil. Wahai orang yang bersedekah, datang masuk melalui pintu sedekah. Babus sedekah. Subhanallah, bayangkan muslimat sekalian. Jadi rasanya kita masuk tak dalam grup ahli sedekah ni? InsyaAllah. Amin. Okey, harta kita mana lagi banyak yang disimpan ke yang disedekah? Yang digunakan untuk diri sendiri ke yang digunakan untuk jalan Allah? Untuk diri sendiri. Sebab itu bila kita nak sebut kita ni ahli sedekah ke tidak, rasa tak layak.
Sahabat-sahabat Nabi, hartanya sedikit sangat untuk diri sendiri. Simpanan tak ada. Sebahagian besar daripada harta, 80%, 90% adalah untuk di jalan Allah. Sebab itu kalau nak sebut kita ni nak mengaku, boleh kot masuk kot pintu ni. Macam layak. Kan? Bila kita muhasabah betul-betul, kita sangat jauh nak termasuk di kalangan ahli sedekah. Sebab harta yang Allah berikan kepada kita, sebahagian besar adalah kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Untuk rumah, untuk kereta, untuk makan, untuk minum. Walaupun semua dah ada, baju beli juga yang baru. Walaupun makanan tu sebenarnya cukup kat rumah, nak juga makan kat luar. Akhirnya sebahagian sikit sangat, persen yang sedikit saja yang kita sedekahkan. Sangat sedikit. Jadi wallahualam, jawablah sendiri. Tepuk dada tanya iman, adakah kita tergolong di kalangan ahli sedekah? Sudah ada 4 pintu syurga dah ni, tak lepas lagi ni. Okey, mungkin ada pintu seterusnya untuk kita. Seterusnya, ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babil ayman min abwabil jannah wahum syuraka'un nas fima siwa minal abwab. Subhanallah. Sekarang nombor berapa? Nombor 5. Namanya pintu Aiman. Pintu Aiman. Babul Aiman. Masya Allah. Hadis Nabi ini yang bermaksud, wahai Muhammad, suruhlah umatmu, iaitu orang-orang yang tidak dihisap untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu Aiman yang merupakan di antara pintu-pintu syurga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu syurga bagi semua orang. Masya Allah. Yang kelima ya. Pintu syurga yang kelima namanya pintu Aiman akan dipanggil masuk siapa? Orang-orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Nabi SAW bersabda, di kalangan umatku ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Ia akan masuk melalui pintu Aiman. Adakah agak-agak kita termasuk dalam 70,000 yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab? InsyaAllah, amin. Subhanallah. 70,000 tu ramai ke sikit? Sikit. Umat Islam hari ini hampir 3 bilion yang hari ini. Kalau nak kira umat Islam daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, tak tahu dah berapa puluh bilion. Jadi 70,000 sebenarnya sangat sedikit. Mungkin 70,000 itu sudah pun dipenuhi dengan para sahabat Nabi, at-tabi'in, 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 para alim ulama, wali Allah, para salafus salih. Dah di mana kita? Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi rasa pintu kelima ni juga sangatlah susah. Sangatlah susah. Nak tergolong di kalangan 70,000 tanpa dihisap, tanpa diazab. Lebih baik kita rasa kita tak layak daripada rasa layak. Muslimat sekalian, betul atau tidak? Sebab orang rasa layak, dia akan berhenti membuat ibadah. Dia akan berhenti berusaha. Okey, insya-Allah. Mungkin kita akan masuk pintu seterusnya. Sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa an mazlamah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di syurga, tidaklah yang masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Ini dinamakan babul afu, pintu kemaafan. Rasa-rasa adakah kita ni seorang yang pemaaf? Mudah maafkan orang. Tak ada dendam, tak ada simpan. Semua orang kita maafkan. Maaf betul-betul. Bukannya mulut je cakap, ya saya maafkan dia. Tiba-tiba dia melintas, teringat balik apa yang dia buat kat aku. Rupanya maaf tu di mulut saja. Bila berlaku sesuatu, kita jadi ungkit balik. Jadi insya-Allah, siapa yang rasa belum ada pintu syurga untuk dia masuk, pastikan. Kalau boleh, mudah-mudahan, bukan kalau boleh, tak ada pilihan kita sebab pilihan kita hanyalah syurga. Kita perlu masuk melalui pintu ini.
iaitu pintu pemaaf. Dia memaafkan orang tanpa syarat. Dia memaafkan orang yang ambil duit dia. Bukan syarat, aku maafkan dia kalau dia bayar balik hutang aku. Aku maafkan dia kalau dibersihkan nama aku. Aku maafkan dia kalau dia betulkan balik, dia... Maksudnya ramai orang dia maafkan. Tapi dia maafkan dengan bersyarat. Tetapi apabila berlaku keadaan yang perlunya berkait dengan orang, lalu kita bagi kemaafan tanpa syarat. Ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah. Dan aku tak akan tuntut apa-apa dengan dia di akhirat kelak. Aku tak akan tuntut apa-apa di dunia dan di akhirat kelak. Ini maaf total, maaf betul-betul. Subhanallah. InsyaAllah akan dipanggil masuk melalui babul afu, iaitu pintu kemaafan. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Agak-agak termasuk tak ahli persatuan pemaaf ni? InsyaAllah ya. Okey, pintu yang ke-7. Betul tak? Itu dah 6, pintu yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baqa minal arkani al-hajji falahu bab bila syakkin. Yang bermaksud rukun Islam yang tersisa adalah haji. Ada pintu khusus untuk orang yang berhaji. Haji mabrur. Orang yang haji mabrur akan dipanggil masuk melalui pintu haji. Subhanallah. Bukan mudah nak dapat haji mabrur. Bukan ketika selesai buat haji, tetapi sepanjang hidupnya selepas haji itu menentukan haji dia mabrur atau tidak. Pulangnya daripada Malaysia, adakah dia masih melakukan maksiat seperti mengumpat, dedahkan aurat? Itulah yang menentukan haji dia mabrur atau tidak. Bukan ketika dia menunaikan haji itu penentuannya. Penentuannya apabila setelah dia selesai menunaikan haji. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang terakhir, subhanallah, yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jaa zakara baqiyatul abwab fi ahaditsil akhar. Babut taubah wa babu kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wa babur radin wa babul ayman alladhi yadkhulu minhu man la hisab alaihi. Yang bermaksud nama syurga yang selebihnya. Nama pintu syurga yang selebihnya iaitu pintu taubat, pintu orang yang menahan marah, pintu keredaan, pintu aiman yang memasukinya tanpa dihisab. Subhanallah. Jadi pintu yang terakhir ini dimasuki oleh golongan yang selebihnya, iaitu orang yang banyak bertaubat, orang yang ketika hidupnya banyak menahan marah, kuat menahan marah, berjaya menahan marah, dan pintu orang yang redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pintu aiman yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu dimasuki tanpa dihisab, tanpa diazab. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, pada tengah hari yang barakah ini kita telah membacakan banyak hadis Nabi. Antaranya yang pertama, gambaran mahkamah di mahsyar. Kemudian kita telah pun mengupas tentang 8 pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada salah satu pintu yang kita akan masuk. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita kena bagi perhatian dengan nota yang kita tuliskan tadi. Jangan sampai tidak ada mana-mana pintu yang akan memanggil kita masuk kelak. Jangan sampai kita tidak ada mana-mana ahli persatuan. Yang tinggal ahli persatuan Tupperware je. Ahli persatuan COVID ke, banyak persatuan kat dunia ni. Persatuan tu, persatuan ni, persatuan Puspanita lah, itu persatuan di dunia. Tapi kita mesti nekat untuk menjadi salah satu anggota pintu syurga yang kita bacakan tadi, 8 pintu syurga. Alhamdulillah, subhanallah, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kuliah kita dengan kafaratul majlis dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tak ikut. Lama tak jumpa kan.